5 hari lepas, kat belakang rumah, hatiku tiba-tiba berdegup kencang. Adakah dia maksudkan hari yang aku bertemu dengan Mimi? Longgokan tanah yang baru dikorek tu, apa yang ditanam di dalam? Jangan berhenti baca, sergah dari Ustaz Syafiq menyedarkanku. Kalut aku menyambung bacaan. Kau tahu dia sedang tanam apa? Apa yang dia tanam? Tanya Ustaz Syafiq lagi. Sedapnya bau darahnya tu. Manis. Air liur Su jatuh meleleh. Dia tersenyum menyeringai. Jawab apa yang aku tanya, herdik Ustaz Syafiq keras. Panas hatinya melihat jin yang cuba menyesatkan manusia. Dia tanam janin. Janin? Aku dan Tina berpandangan. Jelas terpancar kegusaran di wajah masing-masing, antara percaya dan tidak silih berganti. Kemudian aku teringat kejadian tempoh hari, tumpukan darah yang aku lihat di lantai bilik air yang aku sangkakan darah haid. Rupanya perutku terus terasa mual. Dari jauh lagi aku dah tercium bau darah yang manis tu. Jadi aku datanglah dekat tingkap dapur. Dari situ aku nampak dalam tandas. Dia kutip janin tu dan cepat-cepat berlari ke belakang rumah. Aku nampak dia tanam janin tu. Astaghfirullahalazim. Ustaz Syafiq beristighfar. Sungguh kami terkejut dengan apa yang kami dengar. Benarkah Su melakukan semua ini? Tidak semana-mana makhluk tu menangis teresak-esak. Aku minta maaf. Aku terpaksa buang kau. Bulu romaku meremang. Dia cakap kalau aku tak gugurkan, dia akan tinggalkan aku. Jadi aku terpaksa buat semua ni. Kau tak boleh salahkan aku, sebab aku tak pernah inginkan kau ada. Kau yang paksa aku buat semua ni, sambung Su. Rintihannya sungguh menyayat hati. Kami yang berada di situ turut terasa hibah, tapi pada masa yang sama ada rasa marah yang menggebu. Langsung tidak tercapai di akal apa yang sanggup dilakukan oleh manusia yang tergoda dengan pujuk rayu hawa nafsu. Apatah lagi hanya datang daripada Su, seorang gadis warak, solat 5 waktu dan menutup aurat dengan sempurna. Sayangnya tewas digoda nikmat dunia yang sementara. Namun aku tidak mahu meletakkan 100% kesalahan di bahu Su. Aku dan Tina tahu akan hubungan di antara Su dan teman lelakinya, Firdaus. Mereka baru saja menjalinkan hubungan 6 bulan yang lepas. Boleh dikatakan setiap hari mereka akan keluar berjumpa dan menghabiskan masa bersama. Tapi aku langsung tidak berkenan dengan Firdaus kerana ramai tahu akan perangai Casanova lelaki itu. Sudah berbuih mulut kami menasihatkan Su agar meninggalkan lelaki itu. Namun setiap kali itu juga Su meminta kami agar tidak masuk campur dengan urusan hidupnya. Akhirnya kami mengalah dan diamkan diri saja. Tak sangka pula begini jadinya. Aku yakin Firdaus yang menggoda Su, dan apabila mendapat tahu Su mengandung, dia tidak mahu bertanggungjawab dan memaksa Su mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan. Ya Allah, patutlah malam tu aku lihat wajah Su pucat. Bagaimana agaknya dia melakukan perkara itu. Ngilu memikirkannya. Sanggup dia menahan sakit sendirian daripada kehilangan Firdaus. Aku benar-benar tidak percaya. Kau bukannya Tuhan untuk menentukan baik buruknya seorang manusia. Baik kau keluar dari badan dia sekarang, arah Ustaz Syafiq. Aku tak nak. Aku suka kat dia. Aku nak jadi kawan dia. Sini bukannya tempat kau. Kalau kau berdegil juga, aku akan guna kekerasan. Terperanjat kami mendengar jeritan tu. Nyaring sekali. Mungkin makhluk tu tercabar dengan kata-kata Ustaz Syafiq. Berdesup yang merangkak ke atas siling menuju masuk ke dalam bilik Su. Tum! Bunyi pintu ditutup berdentum kuat. Suasana kembali hening. Hanya bunyi nafas yang kedengaran. Aku berpeluh di dahi manakala malam itu sangat dingin dan sejuk. Dari luar bilik dapat kami dengar bunyi katil dipijak-pijak. Macam ada orang bermain di atasnya. Diiringi hilai tawa merinding tubuhku. Aku pegang erat tangan Tina. Kami sudah pun bergetar ketakutan. Ustaz, lirihku. Tak apa. Ustaz Syafiq memberi isyarat tangan agar kami bertenang. Dia menghampiri bilik itu. Baru saja ingin memulas tombol, pintu itu terbuka dengan sendirinya.
Perlahan pintu terbuka seperti ada yang membukanya dari dalam. Kulihat dalam keadaan bilik sangat gelap. Dengan berhati-hati, Ustaz Syafiq melangkah masuk ke dalam. Kami turut membontoti langkah Ustaz Syafiq dan berdiri di hadapan pintu Su. Zup! Satu hembusan angin menerpa ke wajah kami beserta bau yang teramat busuk. Tidak dapat aku jelaskan dengan kata-kata. Yang penting ianya sungguh meloyakan tekak. Barangkali beginilah bau busuk mayat kan? Serta merta meremang seluruh tubuh apabila kami menjenguk ke dalam bilik. Di atas katil ada satu susuk tubuh sedang asyik mengendong seorang bayi sambil bersenandung. Aku tak tahu lagu apa yang diumumkannya, tapi ianya kedengaran sungguh menyeramkan. Su, aku memberanikan diri memanggil Su. Dia diam, kepalanya tunduk ke bawah. Tiba-tiba dia menangis. Aku berdosa, Jia. Aku pembunuh. Aku bunuh baby aku. Tak, Su, kau bukan pembunuh. Kau cuma tersilap langkah, ujukku. Aku ikutkan nafsu. Aku ingat kalau aku buang baby ni, Daus terima aku balik. Tapi dia tak pedulikan aku dan cari perempuan lain. Hati aku sakit, Jia, sakit. Dia janji macam-macam dekat aku. Semua kemahuan dia aku turutkan. Tapi bila dia dapat tahu aku mengandung, dia panik. Setiap hari dia akan call aku suruh gugurkan kandungan. Dia ugut akan tinggalkan aku kalau aku tak ikut cakap dia. Tapi kalau aku setuju, dia janji dia akan kahwin dengan aku. Aku bodoh, Jia. Aku percayakan dia. Aku ingat dia betul-betul sayangkan aku. Jadi aku buat keputusan untuk gugurkan kandungan tu. Tapi aku malu nak pergi klinik. Aku cari kat Google cara-cara nak gugurkan kandungan dan aku nekat. Malam tu aku balik awal ke rumah. Aku ambil penyangkut baju besi tu dan... Su tidak dapat meneruskan ayatnya. Terhenjut-henjut dia menangis. Aku rasa aku boleh agak apa yang cuba diceritakan. Aku sendiri pernah terdengar mengenai kaedah tu. Terasa nyeri tulangku. Sakit sangat. Aku rasa macam nak mati. Bila aku nampak janin aku jatuh kat lantai, aku rasa menyesal sangat-sangat. Aku betul-betul rasa bersalah. Aku dah jadi pembunuh. Su. Aku dan tidak dapat menyembunyikan rasa hibah. Bersahutan kami menangis mengenangkan nasib Su. Ini semua salah jantan tak guna tu. Sepatutnya dia yang aku bunuh. Kalau bukan sebab dia, mesti baby aku masih hidup. Dia yang sepatutnya mati. Nada Su berubah drastik. Riak wajahnya jadi buruk. Tina, Jia, saya nak kamu pegang Su. Saya akan mulakan rawatan. Arah Ustaz Syafiq. Hah? Gila? Nak kami pegang Su? Iya, aku takut. Cepat. Kalau kamu nak Su pulih, ikut apa yang saya cakap. Baik Ustaz. Aku dan Tina takut-takut menghampiri Su. Babak seram dalam cerita The Exorcism of Emily terlayar di tubir mata. Apabila aku cuba memegang tangan Su, dia mendengus kasar seperti cuba menggigit. Aku kaget. Bahasa Indonesia lagi. Jantungku sudah berdentum hebat. Jangan takut, dia tidak akan dapat mengapa-ngapakan kamu. Segera aku buang rasa takut dan aku duduk di kiri Su. Tina pula di sebelah kanan. Apa nak jadi-jadilah. Yang penting Su dapat disembuhkan. Ketika tangan Su ku pegang, dapat ku rasakan satu tenaga luar biasa daripadanya. Macam tengah pegang seekor lembu. Meronta-ronta Su meminta dilepaskan. Namun ku gagahi juga menahan tubuhnya dan cuba membaringkannya di atas katil. Setelah berhempas pulas, akhirnya Su berjaya ditundukkan. Ustaz Syafiq datang menghampiri. Diletakkannya tangannya di ubun-ubun Su dan memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Panas! Berhenti! Aku nak balas dendam! Jerit Su. Suaranya nyaring dan menusuk ke hati. Ustaz Syafiq jelas tidak terganggu dengan jeritan itu. Mulutnya terkumat kamit melafazkan ayat. Tolong berhenti, sakit. Rayu Su lemah. Su, rintihku. Kasihan aku melihat keadaan Su itu. Tak sanggup melihat rakan baikku diperlakukan sebegitu. Tina, Jia, tolonglah suruh dia berhenti. Tolong aku sakit. Ustaz, aku cuba meraih simpati. Meruntun hatiku mendengar rayuan Su. Mungkinkah Su sudah sedar? Jangan terpedaya. Dia bukan Su. Ustaz Syafiq memberi amaran. Aku menelan liur. Panas. Tolong. Kau nak keluar ke tak?
Aku keluar, aku keluar. Baik, aku akan berhenti baca dan kau mesti keluar dari badan budak ni. Kau janji kau akan keluar, gertak Ustaz Syafiq. Ya, aku janji, aku janji. Aku resu lemah, badannya sudah terlunglai kaku di atas katil. Pada ketika itu, ekor mataku dapat menangkap satu kelibat hitam melompat keluar dari pintu masuk bilik. Perlahan-lahan kelibat itu menampakkan bentuk seekor kucing hitam. Mimi sedang berpaling memandangku. Pandangannya kosong, tidak berkedip. Mataku memandangnya. Aku kaku di situ beberapa saat. Seketika kemudian Mimi pun berlalu pergi dan hilang begitu saja. Barulah aku tersedar dan aku melihat Ustaz Syafiq dan Tina sedang cuba menyedarkan Su. Mereka tak perasan ke kehadiran kucing hitam tadi. Namun ku biarkan soal itu berlalu. Su sudah pun kembali seperti biasa dan kami saling berpelukan. Su menangis semahunya melepaskan segala rasa yang terpendam di lubuk hatinya. Aku faham perasaannya dan bukan tempatku untuk menjatuhkan hukuman ke atas dirinya. Biarlah dia mengadu kepada Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Sebulan kemudian, kecoh satu kolej apabila mendengar berita kematian Firdaus. Dia dikatakan membunuh diri dengan menggantung dirinya. Ramai yang tidak percaya dengan cerita itu kerana Firdaus bukanlah jenis yang akan melakukan perkara seperti itu. Walaupun kami tahu dia seorang lelaki yang teruk, masih terngiang di kepalaku dengan kata-kata Su yang menyalahkan Firdaus dan mengugut mahu membalas dendam. Adakah dia ada kena-mengena dengan kematian Firdaus? Wallahualam. Sejak dari kejadian itu juga, Su seperti sudah menjadi orang lain. Perubahannya sangat drastik. Dia menjadi seorang yang pendiam dan suka menyendiri. Ada kalanya aku melihat dia seperti berbual dan bergelak tawa dengan seseorang. Tapi yang peliknya hanya dia seorang di situ. Apabila ditegur, dia akan menjadi marah dan melarikan diri. Pernah juga aku memujuk ibu bapanya agar membawa Su berjumpa dengan pakar. Namun usahaku dipandang remeh. Mungkin juga ibu bapanya sudah mengetahui hal yang sebenar dan mereka merajuk. Sudah sebulan berlalu sejak gangguan itu. Su juga sudah keluar dari rumah sewa kami. Mungkin malu dengan perbuatannya. Tiada siapa yang tahu mengenai kisah itu melainkan aku dan Tina. Kami sendiri tak mahu menceritakan aib Su kepada rakan serumah yang lain. Biarkan ia menjadi rahsia di antara kami bertiga. Sehingga kini tiada lagi gangguan yang berlaku. Cuma sesekali aku akan terlihat kelibat Mimi di belakang rumah sedang duduk di tempat janin Su ditanam. Tapi hanya sesaat saja sebelum ia hilang dari pandangan mata. Kadangkala ada juga aku terdengar sayup-sayup suara menyeru namaku. Jia, Mimi nak daging. Namun tidak kuhiraukan. Oleh kerana itu, aku dan Tina berpakat untuk mencari rumah sewa yang baru. Hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum peperiksaan akhir. Setelah itu, kami akan melangkah pula ke alam pekerjaan. Kami tak mahu perkara ini mengganggu konsentrasi kami untuk belajar. Malam tu selepas maghrib, aku dan Tina sudah pun siap mengemas barang-barang untuk dibawa berpindah. Rakan serumah yang lain menolak untuk berpindah kerana jarak dari rumah sewa itu ke kolej sangat dekat. Kami pun tak mahu memaksa. Tepat jam 6.50 malam, aku dan Tina mengucapkan salam perpisahan kepada Fiza dan Lulu. Walaupun kami masih boleh berjumpa di kolej, namun tidak sama dengan menghabiskan masa bersama di rumah. Usai itu, aku mengangkut barang dan memunggah ke dalam kereta Myvi milik Tina. Ku loloskan badan ke tempat duduk hadapan. Aku toleh sekejap ke arah pintu depan rumah. Fiza sedang berdiri di situ sambil melambai-lambai tangan. Aku turut melakukan hal yang sama. Hatiku sedikit sebab. Tiba-tiba, aku terpandang ke bawah kaki Fiza. Mimi sedang duduk memandangku di tepi Fiza sambil tersenyum. Serta-merta aku rapatkan tubuhku ke tingkap untuk memberi amaran. Tapi Faiza sudah pun menutup pintu. Aku kaget. Bagaimana kalau pandanganku terkalih pula ke arah ke tingkap bilikku yang menghadap jalan raya. Kuperhatikan di tingkap seperti ada bayangan tubuh seorang berdiri di situ. Apabila ku fokuskan penglihatanku, aku nampak ada mata sedang memandang merenung. Dari celah-celah tabir, wajahnya hitam pekat. Cepat-cepat aku beristighfar. Kau kenapa Jia? Tanya Tina keheranan. Tak ada apa-apa. Jomlah gerak. Yelah, jomlah. Agaknya Tina pun dapat meneka apa yang aku rasa. Dia sendiri sudah merasa seram. Bismillah, ucapnya sebelum memandu laju meninggalkan perkarangan rumah sewa itu. Kisah pun tamat. Sedikit nota, kisah ini berkisar di sebuah tempat di Sabah guys. Oleh itu, waktu maghrib yang dinyatakan dalam cerita ini sekitar jam 6.30 malam. Okay, so itu saja.
sambungan part 2 daripada cerita seram Aris Life Channel. Kalau korang semua ada cerita-cerita menarik ataupun laman-laman web yang sesuai untuk saya utarakan ataupun bacakan di dalam channel Aris Life Channel edisi seram, boleh tag saya ataupun just PM di Facebook ataupun Instagram yang linknya saya letakkan description. Okay guys, selamat berjumpa lagi. Hati-hati ada mata memerhati. Hantam memang. Bye.